Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Muka surat 747. Kita masih lagi bab dalam berhukum dengan taghut, iaitu apakah hukum kita mengambil hukum selain daripada hukum Allah, ya? Seperti kita menggunakan hukum British ke, hukum Perancis ke, hukum kafir yang bukan daripada hukum Islam dalam nak menjatuhkan hukuman, ya? Maka di sini kita telah melihat banyak dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah yang sebelum ni, bahawa kebanyakannya menghukum bahawa siapa yang beriktikad bahawa mengambil hukum tersebut ialah lebih baik, maka hukumnya kufur. Kufur hukumnya, bukan kita kata berdosa besar ke tidak. Cuma ulama bezakan, ada yang menghukum kafir, ada hukum dosa, ada hukum ada yang kata hukumnya kafir, ada hukum berdosa. Hukum kafir macam mana? Kalau diiktikad bahawa hukum Islam tu tak bagus, kafir. Hukum kafir itu sama dengan hukum Islam, kafir. Hukum Islam lebih baik daripada hukum kafir, tapi hukum kafir patut diamalkan, kafir. Macam kata hukum Islam lagi bagus, kita redha hukum Islam lagi bagus daripada hukum kafir, apa semua. Tapi ada tapi kat situ, tapi hukum kafir lebih sesuai untuk diamalkan. Oh, itu bahaya juga tu. Okey. Yang dosa tu macam mana? Dosa ni ada dua segi. Satu, dia kata hukum Islam tu bagus, tapi kita tak mampu nak lakukan sekarang, contohnya kerana kelemahan kita, apa semua, itu lain. Dan usaha ke arah tu pun tak dibuat. Kita tahu kita ni tak boleh buat sekarang kerana kita belum ada kepakaran lagi, kerana umat Islam kita kata, okey, apa yang kamu buat untuk nak ke arah tu? Ada kamu melantik orang-orang pakar dalam bidang syariah? Adakah kamu buat undang-undang meningkatkan taraf mahkamah syariah, menaikkan lagi, memasukkan perkara-perkara yang tak ada dalam mahkamah syariah sekarang? Itu isu dia sekarang. Ada yang kata, ya, kita sekarang kita terima Islam ni sebagai undang-undang, tapi apa pun tak buat. Bahkan dia memburuk-burukkan lagi. Dia tu mana-mana ada siapa dia tu, tak kisahlah mana-mana, memburuk-burukkan lagi. Memakai undang-undang Islam ni akan menyebabkan negara mundur. Memakai undang-undang Islam akan memutarkan jam ke belakang. Kalau nak banyak orang kena potong tangan, pakailah undang-undang Islam. Daripada kita potong tangan, baik kita bagi pekerjaan dekat dia. Ini lagi teruk ni. Ini paling teruk lah. Datang daripada seorang akademik Muslim, ahli akademik Islam yang graduan dalam bidang syariah. Dia kata, daripada kita terpotong tangan dia, dia kata, lebih baik kita bagi dia pekerjaan. Ini paling teruk lah ni. Adakah undang-undang negara mana yang bila mencuri kita bagi dia kerja? Ada depan ni, bila disahkan, disabitkan bersalah mencuri, oleh itu kami anda pekerjaan di Tesco. Mana boleh? Ini datang dari mana? Satu kita kata semua ini adalah perkara-perkara yang kita nampak, saya nampak itu mesti tindakan nifak. Nifakan saja cakap kat depan dia nak hukum Islam, tapi sebenarnya belakang dia tak berusaha ke arah nak mempraktikkan hukum Islam tersebut. Wallahu a'lam. Ini macam seperti apa yang orang kafir kata. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila kita berada dekat depan orang Islam, dia kata kami beriman. Bila kat belakang, wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum. Bila kata tak ada, cakap depan je nak tarik undi orang Islam. Yang belakang memang kita tak nak lakukan hukum Islam pun. Waqad dakhalu fil kufri wa hum qad kharaju bih, kata dalam surah Al-Maidah. Waqad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Kalau orang ada iman macam ni, maksudnya dia kata depan ni sebenarnya belakang dia tak beriman sebenarnya dengan hukum Islam tadi. Waqad dakhalu bil kufri, dia tak masuk dalam kufur, kekafiran. Wa hum qad kharaju bih, sedangkan Allah Taala telah keluarkan mereka sebelum tu. Maksudnya kalau diterima hukum Islam tu, masa dia masuk Islam tu Allah Taala telah keluarkan mereka dari kufur. Tapi disebabkan mereka menolak hukum Islam tadi, dia patah balik dekat kufur. Wa hum qad kharaju bih. Allah Taala sambung, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan Allah Taala tahu apa yang mereka telah rahsiakan. Tak apa, kita terima secara zahirnya. Mereka depan kata kita nak hukum Islam apa, tapi belakang semoga Allah Ta'ala menghukum mereka atas mereka apa yang mereka iktiqadkan.
Lepas tu kita kata hukum Islam ni bahaya dalam bab ni. Beriktikad bahawa hukum kafir tu lebih baik, maka itu iktikad yang sangat merosakkan keimanan seorang tu. Adapun kalau dia nak hukum Islam, macam setengah orang patutnya seperti contohnya anak dia patutnya kena hukum hudud tapi dia elakkan, ini tak termasuk dalam kafir, ini termasuk dalam zalim atau fasik, tak termasuk dalam kafir. Dalam Quran sebut kafir, zalim dan fasik, kan? Wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan ayat kedua pula wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Ayat ketiga pula wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi dia bezakan. Kafir tadi kalau dia i'tiqad tadi, zalim tadi dia nak buat tapi disebabkan faktor keduniaan dia tolaknya, seperti undi lah, macam-macam faktor keduniaan. Yang ketiga ialah kerana nak dia elakkan daripada keluarga ni ataupun kena hukum hudud, dah buat hukum hudud dah tapi dia elakkan, contohnya anak dia sendiri apa semua, ini dipanggil fasik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey, apakah dalil yang lain yang disebut dalam kitab ni? Dalam muka surat 747 disebutkan satu ayat dalam surah Al-Maidah, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, iaitu orang munafik. Wa man ahsanu minallah, dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka hukum siapakah yang lebih baik? Kalau orang mukmin akan kata hukum Islam yang lebih baik. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah yang mengandung segala kebaikan dan mencegah dari segala keburukan dengan berpaling kepada selainnya yang berupa pendapat-pendapat, hawa nafsu dan istilah-istilah yang dibuat manusia. Maaf ya, BLK 9887 CRV, sila ubah kereta atas permintaan kedai car wash. BLK 9887. Allah pakai ingat car wash ya. Jadi kita jangan blok orang. Tak ada BLK 9887. Okey, khalas. Jadi dia kata apa? Ibn Katsir kata Allah Ta'ala mengingkari orang keluar daripada hukum Allah dan pergi kepada pendapat-pendapat, hawa nafsu, istilah-istilah yang dibuat oleh manusia. Ya, contohnya riba, dia pergi istilah yang lain. Betul tak? Hukum-hukum yang lain dia kata dia pakai nama yang lain. Kita nakkan keadilan hak, dia pakai equality. Itu semua istilah-istilah yang dicipta oleh orang kafir untuk mengabui mata manusia. Brotherhood, equality. Kan orang kafir kan istilah brotherhood, dia kata itu semua seruan-seruan Freemason tu, human rights. Sekarang ni kita tahu kan yang permintaan dia tu, yang sekarang tengah panas sekarang ni dalam akhbar dan juga internet, berkenaan dengan permintaan NGO kafir ni. Dia nak minta apa orang kafir, kita boleh tukar agama, boleh, ini semua permintaan kufur, kita kena pertahankan lah. UN. Apa permintaan dia? Nombor satu, minta agama boleh ditukar sesuka hati. Yang kedua, menghalalkan LGBT. Yang ketiga, penggunaan nama Allah tu lah, isu penggunaan nama Allah tu. Yang keempat saya tak ingat apa dia. Dia ada 4 atau 5 perkara yang membahayakan umat Islam ni. Jadi kat sini kita tak akan sokong lah. Lepas tu kita tengok yang puak-puak yang ajak benda ni, itu yang kita masuk politik sikit lah. Puak-puak yang ajak benda ni, puak-puak yang pergi bersih tu. Minta maaf sebut lah, siapa yang sokong sangat bersih tu. Puak-puak yang buat ni lah, yang buat draft apa semua ni, puak-puak ni yang pergi bersih tu. Saya tak tahu kalau mereka menang lah, kalau mereka berjaya mentadbir negara ni, saya tak tahu apa jadi dengan negara kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita, satu memanglah dari segi demonstrasi tu ada perbincangan ulama' dari segi hukumnya kan. Kebanyakan ulama' ahli sunnah memang tak setuju lah benda ni. Yang kedua, siapa yang berada di dalamnya pun telah menjadikan satu kemuskilan kepada kita. WAO, Women Action Organisation tu, itu pun kena kaji balik tu, tindakan-tindakan. WAO bila kita kata antara sebabnya wanita ni adalah sebabkan pakaian, dia nafikan. Dia kata kalau macam tu yang budak-budak kena rogol tu, apa asal pula yang pakai tudung kena rogol? Subhanallah. Macam nak jawab kat orang? Dia kata, kalau tu, sebab bukan pakaian yang menarik nafsu orang lelaki yang menyebab mereka dirogol.
yang menyebabkan mereka dirogol. Sebab nampak yang pakai rogol tu pakai tudung. Dia kata macam ni. Macam nak jawab? Yang perogol tu nak jadi merogol orang sebab dalam TV, dalam television, dalam filem semua orang tak aurat. Orang bogel, jadi dia nak melepaskan nafsu. Dia ambil mangsa yang paling lemah. Dan paling lemah masa tu ialah orang yang pakai tudung ketika tu. Jadi itu adalah kesan terhadap mereka yang menonton benda-benda yang tak elok. Kalau kita buka kajian di Amerika Syarikat, 80% perogol di Amerika Syarikat ialah semua kebanyakannya ialah terkena penyakit porno, menonton filem porno. Jadi asas dia ialah tadi lah, menutup aurat tadi. Tapi siapa yang mempromosikan ni, kita kata benda-benda yang porno ni, sehingga filem kanak-kanak pun kadang kita takut sekarang ni. Cerita Melayu pun ada nak ikut juga. Kalau nak buat cerita rogol tu, buat je ada kena rogol. Orang faham lah kena rogol, tak apalah buat scene tu. Dia bukan nak, scene tu bukan kita rasa sedih kepada rogol tu. Scene tu menyebabkan menaikkan nafsu lagi pada orang-orang lagi. Itu semua kita kata ini tindakan yang, ini salah satunya lah. Dan lain-lain tu tak sekira lagi lah. Yang menuntut kepada agama boleh ni, salah satunya yang hamba Allah tu, yang Hindu tu. Tak nak sebut nama lah, kita keluar YouTube kat sini kan. Ajak kepada agama ni boleh ditukar apa semua. Yang dia jadi ketua bersih tu, dia lah. Dulu pernah sekali pembincangan antara agama-agama lain ni untuk menuntut benda yang sama. Untuk agama boleh ditukar 18 tahun. Anda tak boleh paksa anak-anak. Puak-puak ini juga. Lepas tu kita pelik, kenapa kita boleh sokong puak-puak ni bila dia nak menuntut ni. Tak, kita nak tuntut benda yang kebebasan. Itu biarlah pergi. Biarlah kita tak bebas berbicara daripada bebas dan kekufuran. Biarlah kita tak bebas untuk bercakap daripada kekufuran terbebas. Lepas tu pernah saya buat perbincangan di antara para ustaz. Ada orang mencadangkan bahawa Malaysia ni kita bukakan kepada semua aliran pemikiran. Syiah boleh masuk. Jadi kita semua promote masing-masing. Macam Indonesia antara sebabnya salaf sana kuat juga, antara sebab sana tak ada halangan kan. Semua bebas. Seperti yang disebut oleh para ustaz-ustaz kita di sana, Ustaz Luqman dan lain-lain. Dia kata sana memang kami bebas di sana. Di Indonesia kalau nak buat sekolah salafi, sekolah sunnah 100%, pakai buku Syekh Abdul Wahab, pakai buku apa semua, tak ada masalah. Tapi lihat juga kekufuran yang tersebar di sana. Lihat kekufuran yang tersebar di sana. Jadi antara cadangan ketika perjumpaan tu, dia kata apa? Kita buka kepada semua aliran. Lalu bangkitlah sebagian daripada ustaz kita, Ustaz Abdullah Yasin, Ustaz Zainal Malim yang berada dekat Kedutaan Ansari. Banyak lagi ustaz kata kita redha ditangkap oleh jabatan-jabatan agama daripada Syiah tu tersebar. Nampak? Sebab idea ni nak diberikan ialah maksudnya biar kita pun boleh tak ditangkap. Ini bila kes berlakunya di Selangor ketika dulu, ramai daripada ustaz-ustaz kita ditangkap kerana dituduh tak mempunyai tauliah, ataupun sengaja tak diberi tauliah kemudian ditangkap, ataupun dah ada jawatan mufti pun ditangkap juga. Maka bila berlaku isu ni, maka timbul idea ni. Maksudnya kita biar buka semua aliran bercakap. Jadi manusia boleh memilih mana-mana aliran. Sebab manusia ni bijak, dia kata. Yang pencadang ni lah. Kalau sunnah ni kita yakin dengan kebenarannya, pasti orang akan pilih sunnah. Idea ni ditentang habis-habisan lah oleh sebagian daripada ustaz-ustaz kita. Kita kata mana boleh idea ni diberikan. Sebab kalau kita bagi idea ni, maka kita takut masyarakat kita ni yang alim ramai ke yang jahil ramai? Fitnah lagi banyak. Bukan kita tuduh masyarakat kita jahil. Nabi dah kata dah. Akhir zaman nanti satakunu fi ummati tak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah yathbutul jahlu wa yurfa'ul ilmu wa yakthurul harju. Akan ilmu itu akan diangkat, ilmu makin sikit, para ulama makin sikit, yang paling faham agama tu sikit, yang fitan tu banyak. Nabi naik, Nabi sa'ada Nabi SAW ala automin min autamil Madinah. Nabi naik daripada tembok-tembok, berkenaan daripada tembok-tembok Madinah. Nabi kata apa? Hal tarawna ma ara
Kata, adakah kamu nampak apa yang adakah kamu nampak apa yang aku nampak? Sebab kata, ya Rasulullah, aku tak nampak. Kata, inni ra'aitu al-fitanu tanzilu alaikum min khilali buyutikum kama waqi'il qatri. Kata, aku melihat fitnah-fitnah itu, kekufuran apa semua turun ke dalam rumah kamu seperti mana turunnya hujan, yang ketika hujan-hujan renyah itu turun. Maksudnya fitnah akan tersebar. Adakah ketika tu kita mampu nak lawan dia? Oh, kita takut tak mampu. Sekarang ni pun kita susah nak lawan dalam keadaan tertahan, betul tak? Sekarang ni ditahan, keluar fatwa, keluar apa benda, semua pun susah nak halang. Apatah lagi kalau kita buka jalan kepada adik-adik kufur ni, akidah-akidah kufur ni, untuk dilepaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya? Allah ta'ala alam bisawab. Ini jangan sokong mereka sebulan, ya? Dan jangan sokong kepada orang yang sokong mereka. Jadi al-wala' dan al-bara', ya? Al-wala' al-bara', yang taklah menyokong tuntutan mereka, melainkan zanadiqah, zindik-zindik belaka, nama-nama para munafik saja yang akan sokong tuntutan mereka. Ya, betul, kita nak bebaskan saudara-saudara kita daripada SA, betul? Kita nak bebaskan kawan-kawan kita yang terhalang kerana berdakwah, betul? Tapi pada masa sama kita tak redha kepada kekufuran ni disebarkan. Mereka berhakim kepadanya, sama balik buku ni, mereka berhakim kepadanya kerana kebodohan dan kesesatannya, sebagaimana Tartar berhakim dengannya yang berupa ketentuan yang diambil dari Genghis Khan. Macam dah baca je tajuk ni, yang merumuskannya yang diambil daripada aturan Yahudi dan Nasrani dan agama Islam. Dah baca kan? Dah baca dah ni. Sebab itulah kita kata, kita ambil kesimpulan dia. Genghis Khan, Mongol, dia datang ke negara Iraq masa tu, bila dia tawan Iraq, dia pandai, dia nak dapat sokongan daripada orang Islam, daripada orang kafir, Yahudi dan Nasrani semua. Dia buat hukum apa? Gabungan antara Yahudi dan Nasrani dan ni. Macam Akbar Khan. Mana Akbar Khan tak? Dia buat ajaran apa? Yang dia gabungkan juga. Itu di India kan. Akbar Khan, bila dia buat hukuman tu, apa nama dia? Allahu Akbar, tak keluar. Allahu Akbar, tak ingat dah. Dia macam tu lah, Akbar Khan dia buat hukuman sama. Dia ambil Islam, dia ambil Yahudi, dia ambil Nasrani, dia kumpul-kumpul, dia buat satu hukum. Mana boleh ni mencampur kufur dengan iman? Sama juga Mongol buat benda yang sama. Satu Ibn Taymiyah, dia keluarkan fatwa mengenai kufur ni, undang-undang ni. Ibn Taymiyah mengeluarkan fatwa kufur ni akan undang-undang yang dilakukan oleh, dan kufur ni pemerintah-perintah ketika tu. Yang di mana sebahagian orang pada akhir zaman ni, dia ambil fatwa Ibn Taymiyah ni dan dibawa pada zaman sekarang dan menghukum kafir pemerintah-pemerintah sekarang. Nampak tak? Ibn Taymiyah ada hukum memang kafir lah masa tu. Mongol apa semua, Genghis Khan apa semua, Kublai Khan apa semua, kufur lah. Dia ambil fatwa Ibn Taymiyah tu, dia ambil dan dia copy paste kepada semua pemerintah negara Islam sekarang. Lalu dia tuduh semua pemerintah Islam sekarang semuanya kafir. Ini yang terjadi kepada golongan-golongan Al-Qaedah. Walaupun saya mungkin Al-Qaedah tu sendiri adalah ciptaan orang kafir ni, tapi orang yang berfikiran Khawarij lah, kita kata Khawarij. Dia pakai hukum ni. Lepas tu dia hukum pemerintah Yahudi kafir, pemerintah Malaysia kafir. Kita ada seorang orang Malaysia dulu terpengaruh dengan pemikiran ni. Budak ni pernah datang kat tempat-tempat kita, saya tak sebut sebab benda ni bahaya. Pernah datang di tempat-tempat ustaz-ustaz kita mengaji, pernah duduk dalam majlis kita. Dia dengan sarah, dengan jelas dia kata, Perdana Menteri kita kafir. Mana kau dapat idea ni? Kata, kafir dah, dia kata. Na'udzubillah min zalik. Kita ahli sunnah tak menghukum kafir selagi pemerintah tu mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan salat, dan tak secara terang-terangan menghukum bahawa benda hukum Islam ni tak relevan, tak. Dia tak terang-terangan lagi. Dan bahkan dia jelas, dia kata kita hukum Islam ni kita pakai semua, Allah Ta'ala alam bisawab. Adapun yang di belakangnya sebab Allah Ta'ala lah yang menghukum. Tapi kita hukum secara zahir. Ada pemikiran dah sampai dekat Malaysia. Jadi pakai fatwa Ibn Taymiyah. Lalu musuh-musuh Islam di kalangan ahli bid'ah, dia akan pakaikan, lihat, nampak, pemikiran Ibn Taymiyah membawa kepada ekstremisme. Lalu dia buat lazim pula, setiap orang yang mengaji kitab Ibn Taymiyah, dia akan jadi ekstremisme. Jadi orang yang mengaji dekat certain tempat ialah mengaji kitab Ibn Taymiyah, maka dia juga ekstrim. Dia pakai lazim ni. Lalu sebab tu dia hukum Yayasan Taklim ni ekstrim, dia hukum beberapa tempat lagi ekstrim. Lalu ustaz tu disaman, alhamdulillah kalah. Ustaz tu kalah.
dan disaman 1 juta ringgit. Tak bayar-bayar lagi, dia lagikan diri. Nampak tak? Ni kesan dia. Sebab apa? Sebab pertama sekali yang tadi Mamat tadi, lain silap tadi, atau pemikiran tadi itulah. Dia bawakan fatwa pada tempat yang salah. Dia potong-potong fatwa Ibn Taymiyah tadi. Ini kita kata yang berlaku dalam umat kita sekarang. Kita masuk pula hadis yang seterusnya, 748. Jadi hadis yang seterusnya, an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amru al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Taala meridai keduanya. Tu Amru al-As juga ialah sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Sama macam hadis tadi kan, tidak beriman seorang kamu sehinggalah hawa nafsunya menurut apa yang telah aku bawa dari Allah. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Hadis ini kata Nawawi, hadis ini sahih dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Okey, faham tak hadis ni? Tidak beriman seseorang itu dengan iman yang wajib. Iman yang wajib iman yang wajib selagi dia tidak, hawa nafsunya tak ikut apa yang seperti apa yang aku turunkan, Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya ini yang wajib. Nanti dia ada yang sunat, ada yang ikut apa dalam Quran dan Sunnah kan. Maknanya itu yang wajib. Tapi ada tak ikut Quran dan Sunnah yang sunat? Ada juga. Kita semayang sunat, semayang ni, kalau tak semayang sunat, tak beriman ke? Tak. Tapi tak memenuhi tuntutan iman yang sunat, penyempurna tadi. Ini baru dalam penyempurna tadi. Ini bawa kaitan spoiler tadi, ingat aircon tadi. Tapi kalau tak ikut benda yang wajib, maka itu jadi tak sempurna iman yang wajib, yang menyebabkan dia selamat di akhirat kelak. Sebab tu orang tak menyempurnakan iman yang wajib, dia masih lagi diancam dengan ancaman hari azab di hari akhirat. Walaupun dia beriman, dia masih lagi dapat ancaman. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Dan orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka itu keamanan di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman tak campur iman mereka dengan kezaliman, maka dia akan diberi keamanan di akhirat kelak. Jadi bila Abu Bakar As-Siddiq kata, ya Rasulullah, siapa yang tak buat dosa ya Rasulullah? Maksud zalim sini ialah syirik. Maksudnya kalau orang buat syirik, maksudnya telah menafikan asal iman. Maksud iman yang asal, iaitu kalau tak ada, dia terus kafir, betul tak? Jadi syirik adalah perbuatan yang menyebabkan dia terus kafir. Tapi kalau dia buat dosa, adakah dapat keamanan juga di akhirat kelak? Tak. Sebab tu kita kata hadis ni boleh juga, ayat ni boleh juga diguna pakai untuk kezaliman tadi ialah dosa. Lagi banyak zalim dia kat dunia, lagi kurang keamanan dia di akhirat. Sebab tu kita kata iman yang wajib ni, kalau dia ada iman yang wajib ni dan kemudian dia langgar perbuatan tersebut, melanggar perbuatan yang wajib dia buat untuk memenuhi iman dia, maka dia masih lagi diberi ancaman dengan ancaman azab di akhirat kelak. Tapi semuanya terletak di bawah kehendak Allah. Wallahu ta'ala alam. Faham ke saya cakap ni? Faham ke? Iman wajib, iman asal, apa semua ni? Bila saya sebut asrul iman, maksudnya kalau tak ada, kafir terus. Bila iman wajib, maksudnya kalau buat, dia berdosa besar kalau tak buat, ataupun dia buat perkara yang merosakkan iman yang wajib. Bila penyempurna iman, maksudnya kalau tak buat, tak menafikan keimanan dia, tak merosakkan iman yang wajib, tapi iman dia tak sempurna, tak cantik, tak lengkap. Faham ke? Faham tak Firdaus? Sikit-sikit Firdaus. Ini sama lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah dengan isnad yang sahih, sebagaimana yang dikatakan penulis rahimahullah dari An-Nawawi. Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani. Siapa yang mungkin awal-awal datang ngaji ni mungkin nampak macam berat sikit lah kuliah sini Tapi seperti yang saya sebutkan, kuliah Darul Taklim ni dia atas sikit daripada masjid, rendah sikit daripada universiti.
Faham tak? Dia atas sikit daripada masjid, rendah sikit daripada universiti. Jadi dia tak boleh macam masjid. Sembang perempuan tak ke mana kita pergi, tak tahu. Tak juga macam universiti, terlalu dry sangat. Jadi kita gabungan antara kedua tu lah, kita harapkan lah. Betul, kalau saya terlampau ilmiah sangat, beritahu ustaz saya tak faham, sebiji patah ustaz cakap apa, saya akan lowkan lagi situnya level lah. Sebab apa kuliah kita dihadiri oleh talibul ilm dan juga orang awam. Jadi supaya orang awam pun dapat manfaat, talibul ilm pun dapat manfaat. Sebab itu kita masukkan sedikit bahasa Arab, masukkan sedikit ilmu hadis, masukkan sedikit ilmu akidah yang detail, dan juga ada juga perkara yang umum yang kita boleh ambil. Okey, sama lagi dia kan ada Tabrani. Tabrani ulama hadis lah. Kita jangan ingat kitab hadis tu ada 6 tu je. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Bukan 6 je. Bukan Musnad Ahmad, ada lagi At-Tabrani. Abu Bakar bin Asim, Ibnu Abi Asim. Ibnu Abi Asim juga ada kitab As-Sunnah li Ibnu Abi Asim. Dan juga Abu Nuaim dalam kitab Hilyah. Dimeriwayatkannya dalam Arba'in, 40 hadis yang menurutnya memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Maksudnya hadis ini sahih ke tak sahih? Sahih lah. Al-Quran telah memperkuatkannya. Bahkan Al-Quran telah memperkuatkan makna hadis ni. Sebenarnya kita kata Al-Quran tu pun maknanya pun bawa makna yang sama macam hadis ni. Boleh tak kita kata Al-Quran memperkuatkan hadis? Boleh. Sebab apa? Hadis tu Al-Quran memang dah kuat dah. Jadi memperkuatkan makna, mungkin ada hadis-hadis yang dhaif, tapi ada Al-Quran yang menyokong hadis yang dhaif tadi. Boleh tak kita pakai? Boleh lah maksudnya. Ini yang diletakkan syarat hadis dhaif tadi, hendaklah dia ada asal yang sahih. Dia bukan ayat Quran tu datang untuk kuatkan hadis tu. Bukan tiba-tiba ayat Quran datang untuk kuat hadis, tak. Al-Quran tu dah ada dah, memang ada dalam Quran. Makna telah memperkuatkan makna hadis yang dhaif tadi. Faham ya? Faham tak ni? Sunyi semua. Ataupun dah penat dengan kuliah, dah 2 jam lah kot, Okey, apa Allah Ta'ala sebut surah An-Nisa? Lepas ni kita baca gila-gila dah, tak nak bagi penat, boleh? Lagi ni. Terus senyap langsung lah. Semua tunduk je, takut kena pilih. Okey, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nampak tak ayat ni? Mereka tak akan beriman selagi mereka tak jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Contohnya, saya berselisih dengan Hafizuddin dalam masalah hutang. Bila saya nak selesaikan masalah ni, kita kena rujuk hukum Islam dulu, Al-Quran dan Sunnah. Itu cara yang betul. Kalau saya dengan Hafizuddin pergi rujuk mahkamah kafir dulu, tak pergi tengok dulu apa hukum Islam dalam masalah ini, maka kita telah berhukum dengan hukum bukan Islam. Itu masalahnya. Perceraian, berlaku bergaduh suami isteri, nak menyelesaikan tu dalam masalah hawa nafsu, kan? Kita dia marah ni. Sedangkan Islam dah ada cara dah. Betul tak? Panggil satu wakil daripada keluarga lelaki, satu wakil daripada keluarga perempuan, jumpa depan ustaz tu, jumpa dalam pakar dalam satu bidang, bincang untuk cara agama. Itu cara yang betul. Ini kalau pergi terus nak pergi cara emosi dan cara hawa nafsu, maka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini dalam masalah fiqah, apatah lagi dalam masalah akidah. Seperti bila kita berselisih, Allah Ta'ala dekat mana? Kat mana hukum kita? Oh, kita Quran dan Sunnah. Bukannya Aristotle, bukannya Plato, bukannya Fulan dan Allan. Ya, itu cara dia. Maka kamu tak akan beriman, tak akan sempurna, tak betul-betul iman, sehingga kamu patah balik kepada Al-Quran bila kamu berselisih tentang sesuatu perkara. Kemudian apa? Bukan setakat kembali pada Quran, kemudian mereka tidak rasa berat. Nombor 2, kalau rasa berat, maksudnya belum sempurna iman lagi. Maksudnya katakanlah dah berhukum, kemudian jatuh hukuman. Jatuh hukuman, dia rasa berat, rasa tak puas hati, rasa tak adil Islam ni. Maksudnya tak sempurna iman lagi. Dan apa lagi? Dan mereka menerima sepenuhnya. Syarat ketiga, menerima sepenuhnya. Jadi dalam ayat ni ada 3 benda.
Kalau kita betul beriman kepada Allah Ta'ala, pertama, bila ada berselisih, kita hukum kepada hukum Allah. Letak depan kita Quran dan Sunnah. Apa macam mana selesai masalah. Yang kedua, dah jatuh hukum, kena terima, redha. Yang kelima, kena tunduk dengan sepenuh ketundukan, kena ikut betul-betul. Tak boleh ada hati terima tapi tak terima 100%. Okey, selesai masalah tu. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ni. Dalam surah lain, dalam firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, adanya pilihan lain untuk mereka. Tak boleh. Allah dan Rasulnya kata macam ni, kita nak ambil pilihan lain. Allah Rasulnya wajib bagi orang lelaki dan wanita berhijab dengan hijab Islam. Dia nak ambil pilihan lain. Wajib kata umat Islam untuk berhukum dengan hukum Allah. Bila masalah hudud, kita kena pakai hudud ni, hudud Islam. Wajib pakai dia. Tak ada siapa kata tak wajib. Wajib makainya. Dia ambil juga pilihan lain, maka tak sempurna iman dia. Ini masuk politik sikit. Dan tak perlulah kita declare ni hudud lain, hudud Brunei ke, hudud PAS ke, hudud hudud Islam. Lepas tu kalau saya nasihatkanlah diri saya sendiri dan pada parti pemerintah sekarang ni, kalau betul-betul ikhlas, kita buat sama-sama. PAS dan UMNO duduk sekali, bincangkan macam mana nak praktikkan hukum Islam dekat Malaysia. Buat satu badan. Tapi tak tahulah boleh jadi ke tak ke. Ini idealistiknya, idea, terlampau ideal sangat. Kita harap ustaz-ustaz kita yang menang itu gerakkan benda ni, insya-Allah. Seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalaulah, maka jika mereka tidak menjawab tentanganmu, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Maksudnya kalau tak ikut Nabi, kita ikut hawa nafsu. Baca syarahan bawah ni. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kamu. Maksudnya tidak termasuk golongan yang menyempurnakan keimanan yang diwajibkan Allah. Sekali lagi, iman yang wajib, yang dijanjikan baginya dengan syurga dan keselamatan dari neraka. Bisa jadi mereka termasuk dalam tingkatan orang-orang jahat dan ahli maksiat. Jadi kita kata ada benda, amalan masuk iman tak? Sekali lagi. Soalan ulangan pada pagi tadi. Amalan termasuk dalam iman tak? Masuk. Amalan tu ialah enjin ke, pintu ke, aircon ke, skating? Semua sekali. Ada amalan yang boleh menafikan keimanan, ada amalan yang menafikan wajibnya iman, ada yang menafikan kesempurnaan keimanan. Faham? Alhamdulillah. Okey. Jadi dalam bab berhukum dengan hukum Allah ni, dia boleh apa? Dia boleh menafikan usul iman, asal iman kafir terus, dan boleh juga menafikan wajib iman tadi. Dua-dua boleh. Sebelum apa? Hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sehinggalah sebelum keinginan dirinya menuruti apa yang telah aku bawakan. Kalimat hawa nafsu kan, kita sebut kan, hawa nafsu, maksudnya sesuatu yang dihasrati, yang diingini, disenangi akan dirinya. Jika sesuatu yang disenangi, diingini dirinya dan yang dilakukannya itu dalam rangka mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar darinya ke arah yang menyelisihinya, maka inilah sifat ahli iman yang mutlak, yang sempurna. Maksudnya nak bagi tahu kesimpulan dia, iaitu kalaulah hawa nafsu ni ikut apa yang Quran dan Sunnah cakap, maksudnya itu iman, hawa nafsu orang yang beriman. Ini dibagi nafsu al-mutmainnah. Kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini maksudnya apa? Hawa nafsunya ikut apa yang Allah Ta'ala. Yang kedua dia bagi nafsu lawamah. Anda dengar tak? Lawamah ni apa dia? Buat baik tak baik, baik tak baik. Bila datang baik tu warak betul, tak baik tu hantu betul. Macam itulah. Maksud tak? An-nawamah, bercampur padanya kebaikan dan kejahatan. Dia macam orang yang berpenyakit. Kata ulama, kata Ibn Qayyim dalam kitab dia Ad-Da' wa Dawa' dan Atibul Qulub, dia kata macam hati penyakit. Kalau datang penyakit dia betul sakit betul lah.
Bila sihat, sihat betul. Cuma hati orang ni banyak yang mana? Banyak sakit ke banyak sihat? Bergantung pada setiap orang lah. Bergantung pada orang tersebut. Jadi ini hati yang berpenyakit. Macam saya, berhenti penyakit. Tuan-tuan saya tak tahu. Dan yang ketiga, an-nafsu al-ammarah bis-su'. Yang paling teruk lah ni, nafsu yang ajak buat jahat, yang kufur dan mati. Yang dipanggil hati yang mati. Maksudnya tak ada kenal iman, tak ada apa langsung. Bila sebut Quran dia benci, bila dengar hadis dia benci, bila dengar orang pakai tudung labu sikit je kutuk. Betul tak? Nampak orang menjanggut alim sikit je, tak nak kawan dengan dia lah, tak chill. Macam-macam lah. Chill lah. Chill out. Okey, samalah. Jika berlawanan dengan hal itu ataupun dengan sebahagian sifat itu atau majoritinya, maka hilanglah kesempurnaan iman yang wajib darinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Nampak hadis Abu Hurairah kata apa? La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina bila ia beriman. Maksudnya apa? Orang berzina tu ketika dia berzina tu dia tak beriman. Tak beriman tu beriman apa? Wajib. Bukan asal iman. Kalau kita akan hukum orang yang berzina tu kafir, betul tak? Iman yang wajib. Kedua, tidaklah mencuri, seorang mencuri ketika dia mencuri ia dalam keadaan iman yang sempurna. Masa mencuri itu takkan ada iman yang sempurna punya. Begitu juga dengan seterusnya, dengan maksiat-maksiat yang lain. Maksudnya bahawa dengan bermaksiat hilanglah darinya kesempurnaan iman. Nampak? Yang wajib, dan turunlah dari tingkat iman pada tingkat Islam. Okey, turunlah dari tingkat iman kepada tingkat Islam. Dekat sini ulama ada perbezaan pendapat. Adakah orang yang buat dosa besar tu dihukum kafir? Tak. Okey, selesai. Tak kan? Adakah orang yang berdosa besar tu dipanggil orang yang beriman? Ini ada ulama berbeza pendapat lah. Sebab sebagian ulama kata tak layak untuk memberi namanya orang yang beriman ketika dia buat dosa besar. Dia hanya boleh dipanggil Muslim. Dia hanya boleh dipanggil Muslim, tak boleh panggil beriman. Ada sebagian ulama lain kata boleh dipanggil beriman, tapi kena sebut beriman tapi naqisal iman, tapi iman yang tak sempurna, iman yang cacat. Itu boleh juga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya rasa ini perbezaan dari segi lafaz saja. Apa dalilnya? Sebab berlaku zaman Nabi SAW. Berlaku zaman SAW. Ada satu Nabi SAW bagi harta kepada satu orang ni lebih pada orang yang ni, kan? Sekali seorang sahabat kata, ya Rasulullah, jadi orang yang beriman. Dia kata, bal huwa muslim, tak, dia Muslim. Mak Nabi tak kata dia tu orang yang beriman. Nabi kata dia tu Muslim. Nampak tak? Satu dalam surah Al-Hujurat juga lebih kurang sama. Allah Ta'ala kata, wa qalatil a'rabu amanna qul la tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Surah orang Arab tu kata kami telah beriman. Tak, jangan kata beriman, kamu telah Islam. Ini bagi orang yang buat dosa besar. Adapun orang yang tak buat dosa besar, kalau orang tanya, kalau orang tanya satu orang si fulan, kata, Aman Izlan beriman tak? Dia kata, saya beriman insya-Allah. Boleh tak? Boleh tak kata saya beriman insya-Allah? Tak boleh? Siapa orang kata tak boleh? Sebab dia tak yakin. Okey. Niat rendah diri. Maksudnya boleh lah. Hafiz kata boleh lah. Supaya kalau tak boleh, kalau dia tidak menimbulkan fitnah. Itu lain. Tadi tak menimbulkan dia. Tadi patah balik yang poin pertama tadi. Jangan pergi poin kedua. Pergi poin pertama tadi. Concentrate on the first point. Boleh. Boleh sebab kalau nak menunjukkan
rendah diri, maksudnya dia tak menyempurnakan iman yang betul-betul lagi kan. Tadi Muhammad kata tak boleh sebab apa? Takut syak kepada dirinya. Duduk betul. Duduk betul. Okey, ahli bid'ah, sebagai ahli bid'ah seperti Murji'ah. Murji'ah kata tak boleh langsung. Tak boleh kata iman insya-Allah. Saya beriman insya-Allah. Tapi kalau ahli sunnah dikata didetailkan masalah ni. Kalau dengan maksudkan insya-Allah tu syak kepada iman dia, maka ni tak boleh. Kalau ini syak kepada iman ni, maka ni tak boleh. Faham tak? Kalau aku iman insya-Allah, maksudnya aku iman tak iman itu macam kita tanyalah, ingat ke tak ingat? Insya-Allah ingat, itulah. Itu maksudnya macam datang ke tak kenduri ni insya-Allah. Mana tak datang ni niat dalam hati dia tak datang, tapi kata insya-Allah. Yang ni tak boleh. Sebab yang ni syak kepada iman. Adapun insya-Allah, kalau maksud dia kata yalah aku beriman tapi banyak lagi benda-benda yang patut aku sempurnakan keimanan. Kan iman tu ada 76 cabang. Betul tak? Iman tu ada banyak cabang. Maksudnya dia kata aku tak memenuhi semua cabang-cabang iman lagi. Jadi insya-Allah aku ni yang beriman. Aku akan penuhi cabang-cabang iman. Maka yang kedua tu dibolehkan. Jadi kalau orang dengar kata saya beriman insya-Allah, kamu semua beriman tak? Insya-Allah. Itu kena detailkan dulu supaya tak tersilap. So, daripada Ibn Mas'ud kata boleh insya-Allah, dengan maksud tadilah, dengan yang awal tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masuk sini pula. Sebab dia kata apa tadi? Sebab jatuh pada tingkat iman kepada tingkat Islam, dan berkuranglah imannya. Maksud dengan maksiat tadi akan berkurang iman. Bahkan kalau dia teruskan maksiat, dia akan bawa kepada kekufuran. Sebab itulah kata Syekh Salih bin Najib rahimahullah, hafizahullah, kalau kita ni kan ada kala-kalanya kita iman kita kuat, betul tak? Ada kala iman kita rendah, betul tak? Tapi dia nasihatkan, bila iman rendah tu jangan sampai tahap berdosa. Kadang-kadang rajin baca Quran, betul tak? Kadang-kadang malas nak baca Quran. Okey, tak baca Quran tu okey lagi, tapi jangan sampai tahap buat dosa pula. Tapi biasanya kalau orang tak jaga sampai tahap bawah tu, dia takut-takut terjatuh. Sebab tu lah iman tu kena. Sebab tu lah para ulama salaf, dia kata hati ni mahal, dia kata hati ni mahal, jangan bagi jatuh walaupun sikit. Saham kalau jatuh sikit bukan main kita, betul tak? Duit emas, orang beli emas sekarang kan, emas kalau jatuh sikit, Allah jatuh. Saham jatuh 10 sen pun kita, betul tak? Duit jatuh, minyak naik 20 sen pun kecoh, betul tak? Iman turun, jatuh berdegup-degup macam tu, relax je. Sebab kita tak tahu harga iman. Okey, maka ia disebut mukmin. Alamak, dah sudah habis sikit lagi minit lagi lah. Maka ia disebut mukmin maksiat, atau disebutkan mukmin dengan imannya, fasik dengan maksiatnya. Ini kalau orang buat dosa kan, dia mukmin tapi dia asi. Okey, sekali lagi ini istilah lain pula. Dia mukmin tapi dia asi, dia mukmin tapi dia bermaksiat. Jangan keluarkan diri kita ni lafaz dengan lafaz yang bukan lafaz Islam. Contoh saya sebut dalam kuliah hari Selasa, tak salah saya, iaitu I am practicing Muslim, non-practicing Muslim. Mana ada istilah tu? Sama ada kamu Muslim yang asi, yang maksiat, atau Muslim yang beramal. Itu je. Kalau kamu mengaku diri kamu ni beriman kepada Allah, tapi kamu buat maksiat, kamu dipanggil Muslim yang asi, kamu ni ahli maksiat. Jangan kata I am Muslim tapi I'm non-practicing Muslim. La. Ini kafir punya istilah. Ataupun dia panggil apa istilah lagi tu? Modern Muslim, liberal Muslim, macam-macam lah. Dan dalam borang tu lagi cantik, dia isikan berapa kali awak solat sehari? 5. Bila tulis 5 je akan dapat apa tu yang kalau orang istilah apa? Bukan ekstrim, yang bawah sikit dari ekstrim. Fundamental Muslim. Ataupun lagi yang kalau yang lama apa ni? Konservatif Muslim. Konservatif Muslim. Sepanjang waktu konservatif Muslim. Kalau 3 waktu bukan Muslim dah, bukan kata konservatif Muslim. Dah tak ada Muslim dah pada dia. Dah tak ada Muslim pada dia dah.
Sebab tu kita jangan keluarkan istilah. Satu kata Syekh Abdul Iman kata, kita ni kalau bila kita mula start pakai istilah kafir, maka ketika tu kita akan banyak benda-benda yang tersesat akan berlaku dalam umat ni. Dia pakai istilah Islam ni, kalau kata Muslim, mukmin yang asi, yang maksiat. Dengan demikian, ia memiliki kemutlakan iman dan yang keislamannya tidak sah kecuali dengannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahih yang beriman. Wallahu Ta'ala alam. Saya stop di sini lah, penat lah. Minggu depan kita pendekkan hadis, kita panjangkan akidah ni. Minggu satu lagi lah. Wallahu a'lam. Saya rasa tuan-tuan pun dah penat sebab tengok jam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.